Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmu salihat. Salatan wa salaman ala ibadihi salawatullahi wa salam ala hadha an-nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال يسبحن وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما والحكمة والعقل وخذ برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih panjang lagi umur kita, sentiasa beri nafas kepada kita, yang mana kita beruntung, kita bertuah dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dibimbing oleh Allah duduk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada pagi ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdanun sayugianya jangan engkau masyhurkan pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu di dalam akhirat, atau sesuatu yang beri manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia yang menulun atas akhiratmu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani rahimahullahu ta'ala, setelah dia beritahu kepada kita pada minggu lepas berkaitan dengan bilalah kita ni jadi seperti malaikat yang sentiasa buat kebajikan kepada makhluk Allah, yang sentiasa bersifat belah kasihan kepada makhluk Allah, dan ataupun yang kedua seperti binatang yang tidak berbuat kebajikan kepada manusia dan tidak buat jahat juga kepada manusia, dan yang ketiga jangan jadi seperti ular, kalajengking ataupun binatang yang buas. Mereka berbuat jahat pada makhluk dan tidak harap kebajikannya makhluk. Dan kata musannif, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, jadi jika kita tidak puasa nak jadi seperti malaikat, sentiasa buat baik kepada makhluk Allah, sentiasa belah kasihan kepada makhluk Allah, jadilah kita nombor dua, iaitu tidak buat baik pada manusia dan tidak buat jahat juga kepada manusia. Jadi di situ isyarat daripada musannif supaya kita jadi seperti malaikat, yakni sentiasa belah kasihan kepada makhluk Allah dan berbuat baik pada makhluk Allah, kerana di sana ada kebaikan. Kalau kita buat baik seperti malaikat, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya pangkat kita lebih hebat daripada malaikat. Kemuliaan kita sebab kita dikurniakan oleh Allah akal dan begitu juga nafsu, itu di antaranya. Dan musannif rahimahullahu ta'ala menyatakan lagi syahdanun, tambahan kata, yakni dia cerita jangan jadi seperti ini. Dia buat mari dia alih tajuk sedikit, iaitu sayugianya jangan engkau masyhurkan pada tiap-tiap hari dan malam itu dengan melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat, atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu dan dunia yang mana menolong akhiratmu. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, sayugianya, semolehnya, seafdalnya jangan kita masyhur, yakni sibuk pada tiap-tiap hari kita ni dan malam kita ni hidup sibuk siang hari malam tu,
sibuk-sibuk tu melainkan dengan sesuatu yang beri manfaat bagi akhirat kita. Kalau kita nak sibuk tentang urusan dunia kita, boleh, tapi kena cek akhirat kita tu ada manfaat juga. Ada manfaat ataupun kebaikan ke tak? Kalau kita sibuk dengan urusan dunia kita tetapi mencacatkan ataupun merugikan akhirat kita, maka ini menunjukkan dunia yang tidak beri manfaat pada kita. Itu adalah dunia yang sia-sia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manakah dunia yang sia-sia itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ialah dunia yang merugikan akhirat kamu." Tetapi kalau kita sibuk dengan urusan dunia, dalam masa sama kita menjaga akhirat kita, maka hak ni comel lah, molek sungguh. Ni orang bertuah. Inilah seimbang, dunia pun ambil, akhirat pun ambil. Tu tapi tak boleh dua-dua. Rasulullah kata ikhtarul akhirah, kamu pilih akhirat. Tapi kalau kamu pilih dunia merugikan akhirat, maka ini suatu perkara yang mensia-siakan kamu. Kalau Rasulullah menyatakan al-hayat isti'dadul maut, kerana hidup ini adalah untuk mati, untuk persediaan untuk mati. Berapa bab kita sudah maklum bahawasanya mati itu tidak mengenal usia, tidak kenal sesiapa. Wal mautu ya'ti baghtatan, mula-mula mati itu datang mengejut. Maka kita hidup sekarang ini adalah untuk mati. Untuk mati, maka apakah persediaan untuk kita membawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batulah Syekh Abdul Samad Al-Imbani ini, dia nakal daripada Imam Ghazali. Tengok. Kalau kita tengok kata-kata ni, memang kemah daripada Imam Ghazali lah. Ni kadang-kadang kritik Imam Ghazali, kata beginilah, Imam Ghazali begini, kata-kata dia tu. Sebab tu dia karang kita Ihya Ulumuddin. Kita Ihya Ulumuddin tu. Bahkan Imam An-Nawawi dalam nakalnya berkata, kalulah tidak ada Al-Quran, nescaya aku mengambil kata-kata Imam Ghazali. Maknanya bukan kata Al-Quran kata Imam Ghazali itu sama. Bukan begitu. Iaitu kalulah sekiranya nak ceritanya kata-kata Imam Ghazali ini hebat bagi Imam Nawawi, itu di antaranya. Maknanya kalulah tidak ada, mustahil, tidak ada, barangnya sudah wujud. Disebabkan ada khatamun nubuwah, penutup pada Nabi-Nabi alaihissalam, itu Muhammad bin Abdullah. Itu di antaranya. Jadi menunjuk kepada kita Imam Nawawi kata begitu saja. Siapa? Menunjukkan pokok ni dia ambil kata-kata Imam Nawawi, hidup ambil kata-kata hak lain. Kata-kata Imam Ibn Taymiyah ataupun imam-imam yang lain menyatakan sungguh membawa bala, iaitu orang-orang yang membawa kalamul Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali dia karang kita Ihya Ulumuddin yang cukup masyhur, bahkan dia dibaca oleh para ulama. Kerana dalam kitab iaitu dia menusuk di dalam jiwa-jiwa manusia. Kata-kata dia tu kemah. Ihya Ulumuddin itu ihya menghidupkan, ulun jamak kata beramal, iaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sebab ilmu agama ni banyak dah, tapi nak mengamalkan ilmu agama ni kadang-kadangnya payah. Maka mari kata-kata Imam Ghazali beri semangat, bagi motivasi kepada kita untuk menghidupkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Bukan kita kata Imam Ghazali bawa hadis dhaif beginilah. Itu di antaranya perkara yang nak menghidupkan agama selagi tidak bercanggah dengan syarak, dipersilakan, ada masalah. Itu di antaranya. Sebab itulah kadang-kadang dia kritik Imam Ghazali bermacam-macam. Kita ambil kata-kata Imam Ghazali sebagai untuk menghidupkan ilmu agama kita. Kita sudah ada ilmu, kita sudah dengar sana sini, mengambil ilmu sana sini. Tujuan nak beramal, baca kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang Umi pula ni banyak. Cari kitab Ihya Ulumuddin, baca. Tu untuk Imam Ghazali untuk menghidupkan ilmu
bil amali, untuk beramal. Jadi salah satunya Syekh Abdul Samad Al-Limbani, dia nakal daripada Imam Ghazali. Tengok dia buat keluar kata-kata ini. Sayukiranya jangan engkau masyhurkan pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan suatu yang beri manfaat bagi akhiratmu. Maknanya kalau kita nak sibuk-sibuk, jaga akhirat kita, insya-Allah dunia membawa berkat kepada kita. Tak sia-sia ketika kita sibuk dengan urusan dunia itu, sibuk sini, tiba-tiba ditakdirkan Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu kita sebagai orang yang saadah, orang yang bertuah, kerana kita tidak mencacatkan akhirat kita. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, layatin nasi ala si zamanun, akan timbul suatu zaman. Rasulullah sebut satu persatu mafhumnya, iaitu masa begitu cepat. Baru ni kita bertemu dah hari Senin. Ni bertemu juga pula pada dalam kitab ni, baca kitab ni. Jadi masa begitu cepat. Rasulullah menyatakan akan lahir alim-alim su, ulama-ulama jahat, dan Rasulullah menyatakan ada pula di sana ialah orang yang merosakkan akhiratnya. Dan Rasulullah sebut di akhir sekali, sejahat-jahat manusia yang merosakkan akhiratnya kerana dunia orang lain. Dunia dia, akhirat dia dirosak dah. Akhirat dia tak bercara dah. Lepas tu dia ajak orang lain pula untuk merosakkan dunia, akhirat orang lain pula. Itu di antaranya. Dan hadis riwayat Al-Imam Baihaqi yang lain, Rasulullah menyatakan juga ada perbezaan sedikit. Yang sejahat-jahat manusia ialah dia rela rosak akhirat dia kerana memberi manfaat kepada dunia orang lain. Itu di antaranya. Dan kalau musyaqqah ni itu balik kepada fiqh pula. Kalau musyaqqah tu lainlah, maknanya ada rukhsah. Islam buat tu rukhsah, bukan maksud kena tinggal Tuhan, biarlah musyaqqah, musyaqqah pun kena buang benda tu. Tak boleh begitu. Maknanya kita kena balik pada fiqh pula. Di sana ada rukhsah, sebab tu ada musafir, ada rukhsah dia. Islam buat rukhsah. Maksudnya ni saja-saja. Sedangkan dunia itu kita boleh tinggal sekejap, tapi merosakkan akhirat kita, itu hak maksudnya tak boleh. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu taala, atau suatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia, yang menolong akhiratmu. Atau sayugianya jangan kita ni iaitu di dalam hari-hari kita atau malam ni kita buat suatu yang beri manfaat pada hidup dunia kita, yang menolong akhirat kita. Itu di antaranya. Dan di antara yang kedua, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, sayugian juga iaitu kita beri manfaat kepada kehidupan dunia kita. Yang mana kehidupan dunia itu dapat tolong kita pada akhirat. Itu di antaranya. Di situ tak boleh tinggal dunia. Tak boleh tak ambil dunia saya zuhud, saya warak dunia ni saya tak main. Tak boleh begitu. Dunia kena ambil. Ni musannaf kita sebut, dunia kita ambil untuk tolong kita akhirat. Itu di antaranya. Kalau kita tidak ada barang dunia, harta benda dunia, macam mana kita nak mari sembahyang? Macam mana kita nak pergi situ, nak pergi sini? Itu untuk menolong kita akhirat. Maka barang yang untuk menolong kita akhirat, maka ini barang yang orang panggil tidak sia-sia. Itu barang manfaat. Sebab itulah dikatakan dunia itu ialah barang yang tidak beri manfaat selepas kita mati. Itu baru dikatakan dunia. Tetapi kalau dunia yang kita miliki mendapat menolong untuk akhirat kita, maka bertuahlah hak ni. Ni ada ganjaran baik pula. Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah kata, hidup kamu di dunia ini, hendaklah kamu bercucuk tanam untuk kamu mengambil pahala di akhirat nanti. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agama pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau
Seperti engkau jikalau bersunyi sendirimu, nescaya kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur, iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar yang tiada memberi manfaat pada agamamu, dan atau memikirkan akan yang demikian itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'ah tarukul ma la ya'ni. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam seseorang itu, manusia itu meninggal suatu yang tiada bermanfaat pada akan agamanya. Allahu a'lam. Kata musannif rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu taala, maka jikalau tiada engkau pada mendirikan agama, pada nak mendirikan agama, pada nak menyempurnakan ibadah kita pada Allah ni, serta kita bercampur dengan manusia, kita tidak kuasa untuk buat demikian itu, maka apa jawapan dia? Maka hendaklah engkau jauhkan akan manusia itu. Yakni kalau kita tak boleh nak jaga agama kita, kita bergaul dengan manusia, agama kita pula jadi rosak. Sepatutnya kita ada pendirian. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan, hendaklah iaitu kasamak. Rasulullah Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan, hendaklah kamu jadi seperti ikan. Apa maksud? Yakni ikan walaupun dia duduk dalam laut yang masin, tapi dia tidak masin bila kita angkat dia. Bahkan kita kena tambah garang pula untuk buat sesuatu, masakan itu, masakan ini. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan, kalaulah kita boleh jadi seperti ikan, maka ada masalah. Dia bersaing orang bahang kuda, dia tak bahang kuda. Saing orang isap dadah, dia tak bahang isap dadah. Dia tak kawan orang isap rokok, dia tak isap rokok. Dia buat apa lagi? Dia bersaing dengan manusia, tapi agama dia teguh. Maka kalau boleh begitu, tak ada masalah. Tetapi sebaliknya, kalau kita seseorang itu bergaul dengan manusia, tidak boleh mendirikan akan agama pada berbuat ibadah, serta sebab kita bercampur dengan manusia ini, maka hendaklah engkau jauh manusia. Baik dulu jauh. Sebab Rasulullah menyatakan agama seseorang itu duduk di atas kawan dia. Rasulullah dalam bersahabat ini, Rasulullah, betullah ada hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan, iaitu sahabat yang baik itu ialah sahabat kamu melihat dia membawa manfaat akhiratmu. Sahabat yang kamu tengok dia, yang mana dia dapat menguntun zikir kamu kepada Allah. Kita tengok dia, Allah rajin ibadah, kita pun jadi semangat ibadah. Kita tengok akhlak dia bagus, kita pun puasa tengok juga. Maka kalau kita berjumpa orang begitu, Rasulullah kata, peganglah dia, jagalah dia, bergaullah dengan dia. Ini panggil sahabat. Itu di antara sebab tu Rasulullah jaga. Rasulullah sebut dalam hadis lain, hendaklah kamu jaga akhirat kamu, hendaklah kamu jaga agama kamu. Sesungguhnya agama seseorang itu duduk di atas kawan dia. Berapa ramai orang rosak agama dia, asal-asal molek bagus, kuat agama, rajin ibadah, tapi berjumpa dengan kawan itu, maka jadi berubah. Na'udzubillah min zalik. Bahkan Rasulullah menyata juga, bahkan kawan yang terdekat itu termasuk juga ada zaujah wa zaujatun, iaitu isteri kamu, suami kamu. Kerana kalau dia molek dah rajin ibadah, bila dia berkahwin dapat isteri yang tidak baik, maka menyebabkan agama dia berubah. Ataupun dapat suami yang jahat, menyebabkan agama dia berubah. Itu Rasulullah suruh berhati-hati. Itu di antaranya. Sebab agama seseorang itu duduk di atas kawan dia. Itu di antaranya. Tetapi kalau kita dapat ada pendirian, kita jadi seperti ikan, sebab kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, maka tak ada masalah. Tetapi kalau kita tidak boleh pada nak mendirikan agama, nak menyempurnakan ibadah kita pada Allah, hak rajin-rajin ibadah, disebabkan gaulnya dia, kita jadi tak rajin buat ibadah, malah pula buat ibadah.
Kalau begitu, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau macam mana taswir dia, gambaran dia, engkau jikalau bersunyi sendirimu, iaitu hendaklah kita ni sendirianlah mudah. Maknanya kalau berasa tak boleh, berapa agama aku ni, jadi aku lalda ni, baik duduk seorang dah, ada seorang gaul-gaul lah. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Bahkan kalau kita tengok kata-kata al-Iman al-Ata'iyah fi Zuhdi, dia berkata sebenarnya beruntung kita bergaul dengan manusia berbanding kita duduk bersendirian. Kalau boleh ikhtiar, kita boleh bergaul dengan manusia, kata al-Iman al-Ata'iyah fi Zuhdi. Sebab apa? Di sana kita dapat menarik orang, dapat mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Tetapi kalau mencacat agama kita, baik dah solat, itu di antaranya. Tapi al-Ata'iyah fi Zuhdi, dia berkata berusaha kamu bergaul dengan manusia dan adalah kamu seperti ikan. Yakni jadilah kamu seperti ikan. Kalau boleh tetap bergaul dengan manusia. Tapi kalau tak boleh juga, tak boleh nak ikhtiar, tak boleh juga, tak boleh. Kalau saya bergaul dengan manusia ni menyebabkan ganggu ibadah, duduk seoranglah molek. Sebab bergaul dengan orang, maknanya buat ibadah, rajin ibadah, itu lebih baik. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jikalau tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, yakni iaitu berseorang sendiri ni, dah gaul dengan orang pun tak boleh juga, sebab takut nak ganggu ibadah. Lepas tu duduk seorang pun tak boleh juga, nak buat maksiat lah, nak begini. Kata musannif, iaitu hendaklah engkau tidur. Tidurlah mudah, daripada duduk seorang tak boleh juga, nak buat maksiat juga. Tu baik kita tidurlah. Itu di antaranya. Sebab tidur ini ada manfaat dia, ada kerosakan dia. Tidur yang manfaat iaitulah tidur untuk ibadah pada Allah, dan tidur untuk menjauh maksiat pada Allah, itu lebih baik. Ada dua tidur. Tidur untuk untuk menguatkan ibadah kita, untuk kuat badan kita untuk ibadah pada Allah, itu bagus. Tidur untuk kita nak jauh daripada maksiat, kawan ajak buat maksiat pada Allah, kita pun tidur. Itu di antaranya. Sebab tidur ini di antaranya disebut oleh para ulama, kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana mereka ini bila nak buat sesuatu maksiat, Allah Ta'ala tidurkan dia. Allah Ta'ala beri dia mengantuklah. Itu setengah daripada orang-orang soleh terdahululah. Jadi tidur ni lebih baik. Dan hendaklah engkau tidur, iaitu tidur itu lebih baik daripada duduk berkhabar-khabar, bercita-cita yang tidak memberi manfaat akan agamamu. Daripada duduk cakap hak sia-sia, tak beri manfaat tu, hak yang tidak memberi manfaat pada agama kita. Adalah masa cepat, begitu cepat masa, duduk sia-sia, tak berzikir pun tidak ada buat manfaat akhirat tu. Maka lebih baik daripada kamu tidur, lebih baik tidurlah daripada duduk cerita-cerita ataupun duduk mengumpat-mengumpat yang tidak memberi manfaat pada agama. Itu di antaranya. Itu berkhabar-khabar yang tidak memberi manfaat, apatah lagi buat hak yang haram. Itu di antara disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Atau memikirkan akan yang demikian itu, atau kita memikir yang demikian itu, iaitu agama tu. Itu di antara. Atau memikirkan yang demikian itu, yakni isyarat kepada iaitu tentang agama kita. Tidur pun tak boleh, nak berkhabar dengan manusia pun kita jauh tak boleh. Tak nak tidur seorang pun tak boleh, nak dikan agama tak boleh. Tak boleh lagi, maka mikir yang demikian itu. Maka kita fikir ibadah kita, kita muhasabahlah. Itu ada jenis orang yang tak nak tidur, tak mengantuklah, tak nak tidur. Maka duduklah kita di mana saja, berzikir ataupun kita memikirkan akan agama kita. Kita tilitlah seperti mana Ibrahim Adhan.
Fikir seperti bayi-bayi ada hang dibangun di waktu pagi. Dia ingat bagaimana macam mana, alhamdulillah, syukur Allah Taala panjang umur aku hari ni. Bagaimana ibadah aku hak kemarin kurang, maka aku nak tambah hari ni. Bagaimana ibadah aku hak kemarin, hak dulu-dulu tu, ataupun hak sebelum ni, ataupun hak setahun sebelum ni, 2 tahun sebelum ni, ataupun sebelum ni, yang selepas-lepas tu dia fikir. Lalu bila begitu dia bertambah ibadah dia, banyak istighfar, banyak ibadah itu. Hak tu fikir tu, kalau ada fikir seperti itu untuk ibadah pada Allah, Al-Imam An-Nawawi menyatakan hadzal ibadah, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Betul, fikir fikir perkara yang baik ni untuk ibadah ni, fikir ibadah ni setengah daripada ibadah, dapat pahala situ. Itu di antaranya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i an tarku ma la yu'ni, artinya setengah daripada kesempurnaan ataupun sebaik-baik Islam seseorang itu iaitu manusia, iaitu meninggalkan sesuatu yang beri manfaat pada agama kita. Setengah kesempurnaan agama seseorang itu, agama sempurna seseorang itu, dia jaga agama dia ni daripada tidak mensia-siakan. Itu di antara apa maknanya, kehidupan dia sentiasa beri manfaat pada agama dia. Walaupun dia sibuk setara mana pun, tetap beri manfaat pada agama dia. Dia jaga agama. Nak jaga agama, tidak lain tidak bukan mesti tanam kekuatan agama. Apa itu kekuatan agama? Ibadah. Sebab itulah ibadah beginilah. Begini. Sebab itulah saya pun baca-baca kitab ni pun kebanyakan saya lebih kepada ibadah. Kitab-kitab lain banyak lagi, hak politiknya, hak urusan ni, tapi kita lebih kepada hak ni, mudah-mudahan untuk kebaikan diri saya juga. Begitu juga ahli yang semua dikasih semua juga. Jadi dengan kekuatan inilah, ada kekuatan roh ibadah ni. Orang jaga roh ibadah, duduk dalam perjuangan, comel, tak beranjak, duduk di mana saja, tak beranjak, tak akan istiqamah. Allah Ta'ala akan pelihara ibadah dia sampai kematian. Allah Ta'ala akan pelihara. Kalau dia rajin ibadah sembahyang sunat, Allah Ta'ala akan pelihara dia sampai tu. Sebab apa? Dia jaga roh ibadah. Roh ibadah itu iaitu memperbanyakkan ibadah ataupun ibadah-ibadah yang sunat. Dia tidak mensia-siakan. Itu di antaranya. Sebab setengah dia kata Imam Ghazali rahimahullah taala, orang yang bertuah itu ialah orang yang ada di mulutnya zikrullah dan hatinya sentiasa ingat pada Allah, dan jawarih anggota badan dia ni sentiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan bimbing dia. Sebab itulah orang tanya kepada Syekh Khadir Jalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Rabbani, bahawasanya macam mana saya nak Allah Ta'ala bimbing saya sehinggalah sampai mati saya menjadi husnul khatimah. Maka kata Syekh Khadir Jalani rahimahullah ta'ala, iaitu kamu jagalah ibadah, ta'ammulil ibadah, ta'ammul li sunnatul ibadah. Kamu jaga ibadah-ibadah sunat, kamu perbanyak ibadah sunat, Allah Ta'ala akan peliharakan kamu. Itu di antaranya. Wallahu a'lam, kata musannif kita. Wallahu a'lam, Allahu alim. Itu takdir dalam bahasa Arab balik. Allah terlebih mengetahui, alimun yang maha. A'lamu terlebih mengetahui dah. Alimun, kita boleh tambah situ alimun, iaitu yang maha mengetahui. Itu di antaranya. Faslun fi adab isti'dadil lisa'il salah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mensediakan, buat persediaan bagi segala sembahyang bermula sunat. Engkau tidur pada waktu khairullah, iaitu dimulai dengan gelincir matahari. Faslun fi adab isti'dad, yang kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia bermanfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa taklid kita, lebih lagi kita dulu dalam bulan yang sangat mulia ini, bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada, insya-Allah dengan keberkatan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.